Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu teruskan kepada subtopik kita seterusnya, masih lagi dalam topik polimer. Jadi salah satu daripada contoh polimer semula jadi yang kamu belajar sebelum ini ialah getah asli. Okey, ini dia. Jadi hari ini kita akan lihat dalam DSKP spesifik kepada getah asli. Okey, sedikit pengenalan tentang getah. Pokok getah atau nama saintifiknya ialah Hevia brasiliensis. Okey. Telah dibawa ke Malaysia pada tahun lebih kurang 1877. Jadi terus berkembang sebagai antara komoditi penting negara sehingga kini. Komoditi itu bermaksud sesuatu yang menjadi barang dagangan. Okey, kita ekspor, kita buat produk dan sebagainya. Okey, antara ekspor utama Malaysia ialah sarung tangan getah. Okey, dalam gambar ni lah. Okey, sarung tangan getah, kondom dan juga catheter. Catheter ini dia macam tiup. Okey, tiup halus yang kita gunakan untuk pasang pundi kencing kantung tu. Okey, kamu boleh google lah macam mana gambar dia. Okey, jadi getah ini kita boleh dapat daripada pokok getah. Okey. Lateks merupakan cecair berwarna putih. Ini lateks. Warna putih, sejenis cecair yang berwarna putih yang kita dapat daripada pokok getah apabila kulit pokok getah itu kita toreh. Jadi kita akan dapat lateks. Getah asli pula terdapat di dalam lateks. Jadi getah asli ada dalam lateks. Okey, dan dia, kamu dah belajar, dia adalah sejenis polimer semula jadi yang kita namakan dia sebagai polyisoprena. Jadi tolong ingat nama getah asli. Okey, namanya adalah polyisoprena. Okey, ini adalah monomer bagi getah, iaitu namanya isoprena. Sebab polimer dia polyisoprena. Okey, untuk penamaan IUPAC, cikgu khususkan kat sini. Kalau kamu masih ingat lah. Okey, ini kena ingat Perkara pertama, bila kita memberi nama kepada monomer ini, kita kena cari rantai karbon yang terpanjang. Jadi kita akan dapat 4 rantai karbon yang kita namakan sebagai boot. Okey, kemudian kamu akan letakkan penomboran. Okey, penomboran mesti bermula dengan karbon itu mesti mendapat nombor yang paling rendah. Okey, katalah cikgu letak kat sini nombor 1. Karbon nombor 1. Ini karbon nombor 2, ini karbon nombor 3, ini karbon nombor 4. Bila kita letak 1, 2, 3, 4, cabang di sini akan berada pada karbon nombor 3. Jadi betul ke salah? Okey, tak boleh. Okey, jadi cikgu kena letak nombor daripada sini. Letak sini nombor 1, ini karbon nombor 2, ini karbon nombor 3, ini karbon nombor 4. Akhirnya cabang itu mendapat nombor 2. Nombor itu lagi kecil. Okey, jadi betul lah. Jadi nama dia kita akan tulis boot. Okey, kamu jangan lupa kat ujung dia diena. Kenapa diena? Sebab dia ada 2 double bond. Sebab tu diena. Double bond itu berada pada karbon nombor berapa? Karbon nombor 1 dan juga karbon nombor 3. Okey. Kemudian nama cabang dia kena letak kat depan. Nama dia metil. Pada karbon nombor berapa? 2. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, antara nombor dengan perkataan mesti ada sempang. Antara nombor dengan nombor mesti ada koma. Jadi namanya adalah 2-metil boot 1,3-diena. Okey. Okey, ni dia.
Monomer bagi polyisoprena ialah isoprena ataupun dengan nama IUPAC-nya 2-metyl but 1,3 diena. Okey, ni cikgu dah cerita dah tadi yang kat atas tadi. Okey. Membran protein zarah getah bercas negatif pada permukaan luar. Kamu boleh rujuk gambar ni. Nampak ni. Dia bercas negatif. Okey. Membran dia. Ini menyebabkan zarah-zarah getah menolak antara satu sama lain dan mengelakkan getah daripada menggumpal. Okey, katalah kita ada satu zarah getah, ini zarah getah, ini zarah getah, dia akan menolak sebab membran dia kat luar itu bercas negatif. Bila negatif dengan negatif, dia akan menolak. Bila menolak, dia akan tidak bergumpal lah. Okey, sebab dia menolak. Bergumpal ni maksudnya dia bercantum. Okey. Ciri-ciri getah asli. Okey, ini kena tahu. Ciri-ciri getah asli bergantung kepada polimer getah yang merupakan sejenis polimer elastomer semula jadi. Jadi dia ada ikatan double bond, C double bond C. Jadi dia akan mempengaruhi daya tahan getah asli terhadap peroksidaan oleh udara. Sebab C double bond C ni dia tak tepu. Dia boleh mengalami tindak balas penambahan. Sebab tu dia ada reaction dengan sekeliling lah. Okey, boleh rujuk kat sini ciri-ciri getah asli lembut. Iaitu pepecah putih yang lembut pada suhu bilik, kenyal ataupun nama lain dia anjal. Bermaksud bila kita regang, dia akan kembali kepada keadaan asal apabila kita lepaskan dia. Okey, itu memang ciri getah lah. Okey, tidak tahan haba. Jadi pada suhu yang tinggi, getah asli akan menjadi lembut dan melekit. Okey, kita tahu getah asli adalah merupakan satu penebat haba, penebat elektrik yang baik. Dia mudah dioksidakan. Okey, disebabkan ikatan double bond dia tadi itulah, dia mengalami tidak balas penambahan. Okey, reaktif kepada bahan kimia bermaksud dia mudah bertindak balas. Okey, dan juga dia kalis air kerana getah asli ini tidak terlap air. Jadi pelbagai barangan dapat dihasilkan dengan menggunakan getah asli. Kekurangan yang terdapat pada getah asli dapat diatasi dengan cara kita tambah bahan-bahan yang tertentu untuk mendapatkan ciri-ciri yang kita mahu. Okey, ini contoh produk daripada getah asli. Okey, seterusnya. Tadi kamu belajar lateks boleh bergumpal dengan tidak bergumpal. Kalau dia cas ataupun membran luar dia tu cas yang sama, negatif-negatif, bermaksud dia akan menolak dan dia tidak akan bergumpal lah. Okey, jadi kita lihat lateks dikumpulkan dalam bentuk cecair untuk diproses. Bermaksud kita tak nak dia bergumpal. Okey, tapi kita boleh biarkan dia bergumpal dan dipungut sehari selepas penurihan. Maksudnya dia boleh bergumpal selepas tu. Pengumpulan lateks dalam bentuk cecair perlu disegerakan. Okey, kerana selepas terdedah kepada udara untuk beberapa jam, lateks akan mula menggumpal dan akhirnya dia akan berubah menjadi berpejal. Jadi susahlah nak diproses. Okey, bagaimanakah proses penggumpalan lateks berlaku? Kita lihat yang pertama. Membran protein yang bercas negatif tadi, dia akan tertolak antara satu sama lain apabila mendekati, saling mendekati. Ini cikgu cerita tadi, negatif, negatif. Jadi dia menolak. Dia tak boleh bercantum. Okey. Yang kedua, ion hidrogen. Dengan kehadiran ion hidrogen daripada asid tadi, dia akan meneutralkan cas negatif pada membran protein. Okey, boleh rujuk gambar ni. Kamu boleh lihat di situ ada ion hidrogen. Okey, ada ion hidrogen. Ini memang membran protein yang memang bercas negatif. Jadi kita boleh nampak ada ion hidrogen di situ. Jadi bila ada ion hidrogen daripada asid, yang datang daripada asid tadi, dia akan menjadi neutral. Bila neutral, okey, meneutralkan ni kamu kena tahulah, dia akan meneutralkan cas negatif, positif negatif jadi neutral.
Zarah-zarah getah akan berlanggar antara satu sama lain. Nampak? Dia dah free. Dia dah jadi neutral. Dia akan berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein itu pecah. Nampak? Jadi pecah. Pecah. Okey. Jadi polimer getah akan bergabung. Bila dah pecah, dia boleh bergabung dan menyebabkan lateks itu menggumpal. Nampak? Dia dah bergumpal. Okey, bila bergumpal bermaksud dia dah jadi pejal. Okey, susahlah nak proses dia. Okey. Proses penggumpalan lateks. Ni kita kena spesifik sikit. Asid dapat menggumpalkan lateks. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa asid dapat menggumpalkan lateks. Okey, sebab dia meneutralkan membran protein yang bercas negatif. Okey, meneutralkan membran protein yang bercas negatif. Penggumpalan boleh berlaku dengan memasukkan asid yang lemah. Okey, kena pilih asid lemah lah. Asid laktik, asid etanoik, jangan letak asid sulfurik, asid hidroklorik, tu semua asid kuat. Okey, kita masukkan ke dalam lateks, ataupun ini cara yang pertama. Cara yang kedua secara semula jadi, iaitu kita biarkan lateks terdedah kepada udara. Itu cara kedua untuk memastikan penggumpalan lateks berlaku. Okey, bila berlaku dua cara ni, maka lateks itu akan menggumpal. Okey. Bakteria yang berada di udara. Macam mana boleh terdedah kepada udara tu? Sebab ada bakteria yang memasuki lateks, dia akan merembeskan aksid laktik. Jadi adalah ion hidrogen yang akhirnya menyebabkan lateks menggumpal. Okey. Jadi kamu kena fahamlah bila ada yang kat luar tu memang kita faham dia dah negatif. Kita tambah pula asid yang akhirnya dia akan bercas positif kat situ, akhirnya dia akan neutral. Bila neutral dia bila dia neutral kat sini tadi, dia akan berlanggar lah. Okay, bila berlanggar dia akan bergabung dan dia menggumpal. Okey. Bila gumpal dia jadi pepejal. Okey, jadi bagaimana kita nak menghalang proses penggumpalan lateks? Okey, kita perlukan juga lateks dalam bentuk cecair untuk hasilkan produk. Jadi kita kena letak apa? Kita kena letak larutan alkali. Ni. Seperti amonia. Ingatlah satu. Masukkan ke dalam lateks supaya penggumpalan tidak berlaku. Okey, kerana apa? Kerana larutan alkali mengandungi ion hidroksida yang dapat menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Membran protein zarah getah akan kekal bercas negatif dan zarah getah tadi akan kekal tertolak apabila mendekati antara satu sama lain. Macam inilah. Okey, dalam udara ada bakteria. Bakteria sendiri akan sumbang ion hidrogen, jadi dia ada cas positif. Tapi sekarang ni kita tambah pula bahan yang bercas negatif iaitu ion hidroksida. Kat sini kita tambah. Iaitu yang ion hidroksida ni ada pada alkali. Jadi kita kena cari alkali lemah juga. Contohnya amonia. Jadi bila kamu letak ion hidroksida kat sini, ia seolah-olah kita tak buat apa-apa pada ion hidrogen yang positif tadi. Dia dah jadi neutral. Okey, dia dah boleh meneutralkan ion positif yang terhasil daripada asid tadi. Jadi akhirnya dia kekallah bercas negatif. Bila dia bercas negatif, negatif dengan negatif. Okey, negatif dengan negatif macam ini. Negatif ini zarah getah yang lain, bila negatif dia akan menolak. Bila menolak dia takkan bergumpal. Okey.